Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian kita dalam subjek fiqh taharah. Okey, pada hari ini muallim akan meneruskan pengajian, iaitu dalam pengajian fiqh taharah. Okey, sebelum memulakan pengajian, muallim sedia maklum bahawa pelajar-pelajar masih belum mempunyai buku teks yang ini buku teks kafah yang seperti yang muallim telah terangkan sebelum ni. Okey, tak apa. Walaupun tak ada buku teks, tapi muallim sediakan bahan ataupun slide untuk pelajar-pelajar boleh lihat buku teks yang muallim pakai ini akan ada dalam slide. Okey, jadi pelajar-pelajar tidak perlu risau, hanya perlu fokus dan catat apa yang muallim akan cakap dan apa yang muallim akan ajar sebentar lagi. Jadi pelajar-pelajar kena fokuslah, kena sentiasa berasa semangat untuk belajar. Okey. Muallim harap pelajar-pelajar masih bersemangat dan sihat walafiat untuk meneruskan pengajian ni, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pengajian kita. Baik, pelajar-pelajar diminta bersedia dan dengar apa yang muallim akan ajar. Okey, pada hari ini kita akan belajar subjek fiqh taharah. Okey, di dalam bab yang pertama, iaitu taharah. Ya, ini apa maksud taharah? Taharah ini bermaksudnya suci, bersuci daripada hadas. Okey, tak apa, nanti muallim akan terangkan pada selepas ini. Okey, kita pergi untuk yang seterusnya. Dan sebelum itu, inilah adalah buku teks ataupun buku kafah yang muallim akan ajar berpandukan dengan buku ni. Tak apa, buku masih belum dapat lagi, bukan? Okey, nanti buku dah ada, boleh rujuk pada buku teks. Okey, kita teruskan. Okey, hasil pembelajaran yang akan anak-anak ataupun pelajar-pelajar seriti yang dikasihi Allah ni akan peroleh. Yang pertama, kita tengok dulu, menjelaskan maksud taharah secara zahir. Yang kedua, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Yang ketiga, menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Yang keempat, maafkan muallim, yang keempat, menuliskan dua contoh taharah zahir dengan betul. Okey. Sebelum tu, maafkan muallim terlepas pandang tadi. Di tajuk yang di muka depan tadi adalah taharah zahir. Taharah tu adalah tajuk fiqh besar dia, tapi kita ada pecahan-pecahan tajuk dalam dia. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok pada muka surat yang pertama. Tidak mengapa tiada buku teks, tapi pelajar-pelajar fokus pada skrin ataupun telefon ataupun peranti yang digunakan. Okey, kita tengok yang pertama. Tengok ni, ada gambar seorang perempuan, budak perempuan. Ada gambar seekor ikan. Ikan apa ni? Ikan dolphin, boleh. Kan dia memegang sebuah buku. Okey, tak apa, kita teruskan, kita sambung. Okey, sebelum tu kita baca bismillah dulu sebelum mulakan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang pertama, kita akan belajar tentang taharah zahir. Okey. Kemudian kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, pelajar-pelajar ingat, setiap kali ataupun bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena berselawat kepada Nabi dengan sallallahu alaihi wasallam. Okey, ingat tu. Muallim dah ajar, bila dengar nama nama Nabi Muhammad disebut, maka kita kena selawat ke atas Nabi. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tengok hadis dia. At-tahuru syatrul iman. Okey, ikut Ustaz. At-tahuru syatru al-iman. Okey, apa yang dimaksudkan oleh hadis ni? Okey, kita tengok maksud dia. Maksud dia, kebersihan itu separuh daripada iman. Kebersihan itu separuh daripada
iman. Hadis riwayat Muslim. Okey, sekarang ni muallim dah sebutkan hadisnya. Jadi pelajar-pelajar mestilah boleh sebut hadis ni dengan betul. Okey, muallim ulang sekali lagi bahasa Arabnya dan juga dalam bahasa Ruminya. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Okey, yang bermaksud kebersihan itu separuh daripada iman. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, kita pergi yang bawah ni pula. Okey, tengok ni. Ada gambar, ada 4 gambar. Okey, ada 4 gambar. Okey, muallim letaklah nama nama dia adalah Arif. Okey, Arif. Ada 4 gambar. Okey, gambar yang pertama ni Arif tengah buat apa tu? Arif tengah sedang mandi. Okey, yang kedua gambar dalam suasana bilik air. Kemudian yang ketiga gambar Arif baru selepas mandi. Kemudian gambar yang keempat, gambar Arif sedang buat apa tu? Sebelum ni kita dah belajar, sebelum masa solat kita dah belajar. Jadi ni gambar Arif tengah buat apa? Arif tengah solat. Okey, kita tengok satu per satu. Okey. Taharah ini bermaksud bersuci. Suci. Nanti kita tengok suci daripada apa. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok yang ni. Bila diri kita bersih, kita boleh solat. Okey, kalau diri kita kotor, berada dalam keadaan kotor, boleh tak kita nak solat? Tak boleh. Okey, kemudian setiap hari kita mandi. Okey, setiap hari kita bersih. Okey, bila setiap hari kita mandi, okey, maka kita akan jadi bersih. Habis kalau kita tak mandi, kita tak bersih lah. Okey, jadi kita perlu mandi setiap hari untuk memastikan badan kita sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Okey, bila badan kita bersih, okey, badan kita jadi sihat. Okey, kenapa kita kena bersih? Sebab salah satu sebab kenapa kita kena bersih, supaya kita akan menjadi sihat. Bila kita sihat, kita terhindar terhindar daripada sebarang penyakit. Okey, sebab tu kalau kita tak nak kena sakit, kita kena jaga kebersihan. Bila kita jaga kebersihan, kita akan sihat. Okey, jelas tak anak-anak Siti yang Ustaz kasih sekalian untuk page yang pertama ini? Okey, kalau jelas, kalau tidak faham boleh tanya. Okey, kemudian kita pergi yang page muka surat yang seterusnya. Okey, kat sini Taharah Zahir. Okey, kita masih di dalam bab Taharah Zahir. Okey, ini adalah dalam satu situasi, di mana ada seorang muallimah dan juga 2 orang pelajar. Okey, kita sama-sama kita tengok situasi yang sedang dibicarakan dalam hal ini. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, Ustaz letak nama yang ni Arif dan juga Aiman. Okey, Arif dan juga Aiman. Okey, di dalam satu situasi di mana iaitu Arif menanyakan kepada muallimah. Okey, menanyakan kepada muallimah. Apa yang ditanyakan itu? Arif menanyakan kepada muallimah dengan, Ustazah, apa itu Taharah Zahir? Okey, Arif kat sini, Arif nak tahu apa maksud Taharah Zahir ni. Dia tak tahu. Lepas tu dia tanya pada Ustazah. Okey, kemudian kita tengok apa muallimah ataupun Ustazah jawab. Kita tengok Taharah Zahir ialah menghilangkan najis. Taharah Zahir ialah menghilangkan najis atau hadas pada badan. Okey, hadas ni kotoran lah. Okey, kemudian pakaian, tempat tinggal dan memakan makanan yang memakan makanan yang halal
akan. Okey, kat sini jelas. Kita dah tahu dah apa itu taharah zahir. Okey, taharah zahir ialah yang pertama, menghilangkan najis atau hadas pada badan, pakaian dan tempat tinggal. Okey. Yang kedua adalah memakan makanan yang halal dimakan. Itulah maksud taharah zahir. Okey. Kemudian kita tengok situasi Aiman pula Aiman pula berkata-kata. Apa yang Aiman kata? Jadi kita mesti menjaga kebersihan diri dan memakan makanan yang halal dan thayyibah. Okey, kat sinilah poin yang penting di mana yang muallim gariskan ini adalah maksud taharah itu. Jadi pelajar-pelajar perlu take note maksud-maksudnya ni yang ustaz gariskan ini. Okey, apa itu taharah zahir? Yang ustaz ulang lagi sekali, iaitu menghilangkan najis atau hadas pada badan, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, apa itu taharah zahir? Dan memakan makanan yang halal dimakan. Okey, jelas tak anak-anak? Okey, kat situ dah jelas dah maksud apa itu taharah zahir. Okey, kita tengok. Jadi apa yang dikatakan oleh Aiman, jadi kita mesti menjaga kebersihan diri dan memakan makanan yang halal dan thayyibah. Thayyibah tu bermaksud baik. Okey. Berkebersihan diri. Okey, ustaz gariskan. Menjaga kebersihan diri. Okey. Dan memakan makanan yang halal dan thayyibah. Okey, jelas tak anak-anak? Okey, itulah maksud taharah zahir. Okey. Kat sini ada poin penting. Ada seekor ikan. Dia nak mengatakan sesuatu. Jadi kita tengok apakah yang dikatakan oleh seekor ikan ini. Ikan tu kata apa? Tahukah adik-adik? Dia kata hukum taharah ialah wajib ke atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Okey, hukum taharah ialah wajib ke atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Okey, jelas tak? Itulah hukum taharah adalah wajib. Jadi kita sebagai orang Islam, lelaki ataupun perempuan, kita kena sentiasa memastikan diri kita dalam keadaan bersih. Macam mana kita nak memastikan keadaan diri kita dalam keadaan bersih? Kita mestilah mandi. Okey, bila kita mandi, kita bersih. Dan bila kita dah bersih, kita boleh solat. Kemudian bila kita bersih juga, kita sihat, badan kita akan jadi sihat. Sebab kenapa kita sihat? Sebab kita terhindar daripada perkara-perkara ataupun penyakit-penyakit, perkara-perkara yang kotor dan sebagainya. Okey, jelas tak anak-anak untuk untuk tajuk taharah zahir ni? Okey, Ustaz Muallim harap penerangan daripada Muallim ini jelas dan anak-anak dapat faham apa yang Muallim terangkan ini. Okey. Kita tengok juga rumusan daripada apa yang kita telah pelajari tadi. Okey. Yang pertama kita tengok contoh-contoh taharah zahir. Yang pertama iaitu menjaga kebersihan diri. Yang kedua, makan makanan yang halal. Okey, inilah contoh-contoh taharah zahir, ada dua. Kemudian kita tengok yang bawah ni pula. Hukum taharah. Tadi kita dah belajar. Apa hukum taharah? Wajib ke atas orang Islam, lelaki dan perempuan. Okey, jadi